mengelilingi bumi. Okay, so kalau yang lelaki ni dia sentuh tentang durian, yang perempuan ini dia sentuh berkaitan dengan bulan. So statement ataupun situasi yang dibincangkan di dalam gambar ini adalah di mana dia berkait dengan Newton's Universal Law. Sebab itu topik ataupun subtopik yang pertama kamu belajar tentang Newton's Universal Law. So Sir Isaac Newton dia mengeluarkan satu teori yang berkaitan dengan universe. Universe itu adalah alam semesta. Bermaksud kalau tengok situasi untuk budak ni, lelaki dan juga perempuan ni, yang ini sentuh tentang durian. Durian di dalam bumi sahaja. Okey, durian berkaitan dengan gravitational force di dalam bumi sahaja. Tetapi kalau untuk perempuan ini dia sentuh tentang bulan. Bulan di luar daripada bumi. So untuk berkaitan dengan gravitation, dia merangkumi universe, merangkumi untuk alam semesta. Okey. So disebabkan itulah Newton mengeluarkan law, okey, dan law tersebut adalah Newton's Universal Law of Gravitation. Okey. Sebelum kita mula belajar tentang Newton's Law, ada berapa Newton's Law yang kamu nak belajar? Tolong beritahu cikgu. Newton's Law yang kamu nak belajar ada berapa? Dua. Apa dia? Yang Newton First Law berkaitan dengan apa? Inertia. Okey. Newton First Law berkaitan dengan inertia. So situasi-situasi yang berada di dalam bumi sajalah inertia. So yang kedua, Newton Second Law berkaitan dengan apa? Force equal to mass acceleration. Force is equal to mass darabkan acceleration. So Newton Second Law itu dia ada kaitan dengan Newton's Universal Law of Gravitation, di mana force F is equal to ma. Ya. Di mana cikgu ajar pada kamu sebelum ni, F is equal to ma, itu adalah Newton Second Law. So yang ini juga dia boleh kaitkan dengan Law of Gravitation, di mana F is equal to mg. Okay, so gravitational force, G ni gravitational acceleration. So Newton second law, dia berkait rapat dengan Newton's Universal Law of Gravitation. So second law itu yang kamu belajar untuk gravitation, untuk bab ketiga ni dia ada kaitan. Okay, so dia datang daripada Sir Isaac Newton juga. Okay, dia ada kaitan antara satu sama lain. Okey, baik. Seterusnya. Okey, kejap. Cikgu tunjukkan video. Okey, sekejap. Kita nak buka video. Okey, tengok dulu video ni tentang gravitation.
Okey, baik. So daripada video tersebut, kamu memang dah well known berkaitan dengan cerita berkaitan dengan Sir Isaac Newton, di mana apple yang jatuh tersebut dia dapat discover bahawa apple tersebut dijatuh disebabkan oleh ada certain force yang menolak dia jatuh ke bawah. Force tersebut adalah gravitational force. So memang well known dah berkaitan dengan cerita apple yang jatuh ni. Okay. So daripada nilai graviti tersebut, kamu akan belajar lebih lanjut dalam topik gravitation ini, di mana disebabkan apa apple tersebut boleh jatuh ke bahagian bawah. Kenapa apple tersebut jatuh, dia tak terawang-awang saja ataupun dia ke distract ke tempat lain ke apa, kenapa dia straight jatuh ke bahagian fall ke bahagian ground. Okay. So disebabkan oleh apa? So kita akan belajar. Okay, disebabkan oleh ini. Okay. Okay, gravitational force is known as a universal force because it acts between two bodies in the universe. Okay, tolong ingat baik-baik. Untuk gravitational force, okay, gravitational force dia adalah force yang bertindak untuk dua bodies, dua jasad. Okay, so contohnya kalaulah buah apple tersebut, okay, dia jatuh. So tolong bagi tahu cikgu, untuk gravitational force dia mesti interact di antara dua bodies. So kalau yang apple tersebut, di antara apple dan juga apa dia interact? Tolong respon. Antara apple dan juga apa? Dia mesti ada dua bodies, dua jasad. So apple dan satu lagi interaction di antara satu body lagi adalah apa? Apple dan air. Udara, salah. Apple dan tanah. Apple dan juga ground ataupun apple dan juga earth, bumi bumi dan juga apple. Disebabkan ada dua interaction tersebut menyebabkan apple tersebut jatuh ke bahagian ground. So apple dan juga ground ataupun earth lah, bumi. Okay, so dia mesti melibatkan two bodies, dua jasad. Okay, seterusnya. Okay, kalau kamu tengok dekat bahagian gambar ini, ada sun, ada earth, ada moon. So untuk gravitational force, dia mestilah interaction di antara dua bodies. So disebabkan itulah di mana bumi akan berputar mengelilingi matahari disebabkan oleh interaksi di antara dua bodies. Okay, earth dan juga sun. Okay, dan juga moon dan juga sun juga di antara dua bodies. So dia ada interaction di antara satu sama lain, disebabkan itu dia akan berputar mengelilingi matahari juga. Okay, dan juga moon dan juga earth dia ada interaction di antara satu sama lain. So di antara dua bodies ini dia akan menyebabkan ada tarikan untuk gravitational force. Okay, so tolong ingat, untuk gravitational force dia mestilah interaction between two bodies. Sebelum kita masuk dalam formula, kamu kena ingat benda tu adalah paling penting. Okay, seterusnya. Okay, in the year 1687, Isaac Newton present two relationships. So untuk Newton's law of gravitation, so dia keluarkan dua relationship, okay, dua kaitan di antara satu sama lain, iaitu F directly proportional di antara M1 dan juga M2, dan juga F directly proportional inversely proportional to R. Okay, kejap. Okay, F is directly proportional dengan M1 dan juga M2. M ni adalah apa? M adalah mass. Okay, so F directly proportional to M1 dan juga M2. Sekarang ni cikgu nak tanya, sebab apa dia ada M1, sebab apa dia ada M2? Tolong explain, tadi cikgu dah cakap lah. Sebab apa dia ada M1 dan juga M2? Sebab gravitational force dia mestilah sebab dia interaction between two body. Okay, interact between two bodies. So dia mesti ada mass yang pertama, dia mesti ada mass yang kedua. So Newton mengeluarkan relationship untuk gravitational force, dia mestilah directly proportional dengan mass. Bermaksud kalau mass bertambah, directly proportional to M1, M2. Kalau mass bertambah, apa jadi kepada force? Respon? Kalau directly proportional? Mass bertambah, apa jadi kepada force? Bertambah juga. Okay, Bertambah juga.
juga akan bertambah. So relationship yang pertama, force dan juga mass. Okay, boleh? Baik, relationship yang kedua adalah gravitational force is inversely proportional to R squared. Ni F dengan R inversely antara satu sama lain. Cikgu dah pernah terang pada kamu F dengan R ni inverse. Tapi kalau F dengan 1 over R, apa relationship-nya? Tolong respon. Cikgu pernah terang dah berkaitan dengan benda ni. Directly proportional. Directly Okay. Directly proportional. Okay, good. F dengan 1 over R, direct. Tapi kalau F dengan R sahaja, dia inverse. Okay. Sebab apa? Level yang berbeza. Maksudnya F ni berada di bahagian atas. R ni berada di bahagian level yang bawah. So level yang berbeza, dia akan inversely proportional. Tapi kalau level yang sama, ini satu whole yang kita ambil, 1 over R squared, dan juga F ni sahaja, so dia adalah directly proportional antara satu sama lain. Cumanya untuk Newtons, dia nak relatekan di antara F dan juga R. Okay, R ni adalah apa? R adalah distance. Kalau dalam cumanya dekat untuk apa dia ni, Newton's law ni, dia menggunakan simbol R. Selalunya distance kamu akan gunakan length, betul? Okay, tapi dalam Newton's law ni kita tak gunakan length, kita gunakan R. R ni lebih kurang macam radius lah. Radius pun dia adalah distance. Okay, radius pun dia adalah distance. Okay, so dia gunakan R, distance. So kalau distance, unitnya adalah apa? Respon. Unit untuk distance adalah apa? M. Meter. Okay, good. Unit untuk ni adalah meter. Okay. So force is inversely proportional to R. Bermaksud kalau distance dia makin meningkat, apa jadi kepada force? Kalau distance meningkat, force jadi apa? Berkurang. Berkurang. Ya, betul, berkurang sebab dia inversely proportional. Okay, so dua relationship yang Isaac Newton keluarkan untuk gravitational law. Okay, untuk kamu ingat baik. Okay, seterusnya okay, so ini interaction di antara two bodies, di mana dua bodies ni dia ada mass yang pertama, body satu dia ada mass yang pertama, body dua dia ada mass yang kedua. Okay. Dan juga distance di antara dua body ini kita akan calculate dia sebagai R. Okay. So relationship yang Newton keluarkan adalah dua relationship, F dengan mass, F dengan distance. Okay. So tolong ingat berkaitan dengan dua relationship ni. Daripada dua relationship ni akan terhasilnya, okay, so bila gabungkan dia akan jadi macam ni lah. F directly proportional dengan M1, M2, F inversely proportional dengan R2. Okay, bila gabungkan di antara dua-dua. So bila dah gabung antara dua-dua, Newton's universal law of gravitation state that gravitational force between two bodies is directly proportional to the product of mass. Okay, ini sama sahaja dengan relationship yang tadi, di mana F directly proportional dengan M1, M2 over R squared. Okay, F dengan M1, M2 adalah ayat yang ini. F dengan R adalah inverse proportional dengan distance ayat yang ini. So, dia adalah relationship yang ini yang menyatakan tentang Newton's universal law of gravitation. Okay. So, ini kalau dalam bentuk ayat, kalau kamu tak ingat ayat untuk Newton's universal law of gravitation, tuliskan formula dulu. Tapi untuk markah formula tidak ada kamu kena elaborate. So tuliskan formula dulu untuk kamu ingat. Selepas itu kamu relatekan force is directly proportional dengan mass 1 dan juga mass 2.
and inversely proportional dengan distance. So itulah yang menerangkan tentang maksud untuk Newton's universal law of gravitation. Kalau dalam soalan tanyalah what is mean by Newton's universal law of gravitation. Okey, baik, seterusnya. Okey. Sebelum ni cikgu pernah terang pada kamu dah. Contohnya, cikgu bagi relationship. Okey, F force directly proportional dengan A. Okey, kita ada relationship. Tapi kita nak create formula daripada relationship ni. Okey, force directly proportional dengan A. Maksudnya bila force increase, A juga akan increase. So bila kita nak masukkan ke dalam formula, dia akan jadi F is equal to MA. So F ni tadi relate dengan A. So M ni kita insert disebabkan oleh apa? Kalau nak jadikan formula, cikgu pernah terang pada kamu. Kalau nak jadikan formula, kita kena masukkan apa? Respon? M ni bertindak sebagai apa? Kalau dua-dua ni berubah, so M ni bertindak sebagai apa? Hello? Constant. Ya, betul. Constant. So kalau ada relationship di antara force dan juga acceleration, nak keluarkan formula untuk kita tahu relationship tersebut, dia mesti insert satu constant. So mass dalam formula ini, mass adalah constant. Contoh. Okay. So kalau untuk formula bagi law of gravitation, tadi cikgu tulis F directly proportional dengan M1, M2 over R squared. Ni bukan formula ni relationship. Ni relationship, bukan formula. Kalau formula, kamu kena tulis F is equal to apa. So, daripada ini, kamu kena masukkan apa untuk jadikan dia formula? Respon? Gravitational constant. Ya, betul. Masukkan dia punya constant. Ya, masukkan dia punya constant. Gravitational constant. So, akan ada gravitational constant M1, M2 over R squared. Okay, macam formula ini. Okay, so nak jadikan dia formula, kena masukkan constant. Dan nilai untuk gravitational constant ni kamu perlu ingat. Selalunya dalam soalan dia akan bagi juga, tapi ada soalan yang tak bagi. So kena ingat 6.67 darab dengan 10 kuasa negatif 11. Okay, nilai dia 6.67 darab dengan 10 kuasa negatif 11. Sebab dia constant, so nilai dia tidak berubah. Sama sahaja. Okey, baik. Seterusnya. Okey, so kita try jawab soalan. Calculate the gravitational force between durian and earth. Okey, di antara durian dan juga earth, maksudnya dia mesti akan ada dua interaction di antara dua bodies. Okey, interaction di antara dua bodies. So, dua bodies itu adalah durian dan juga bumi. Okay, mass untuk durian dah ada, mass untuk bumi dah ada, distance pun dah ada. Sekarang ni nak masukkan dalam formula apa? Untuk carikan gravitational force, apa formula dia? Tolong respon. Formulanya apa? F is equal to? F equal to G M1 M2 over M2 over R. R je? Over R? R squared. Oh, R squared. Okay, betul. Over R squared. So, M ni dah ada, M1 dah ada, M2 pun dah ada, R ni pun dah ada, distance. G ni, tadi cikgu cakap, G kamu perlu ingat berapa nilai G? 6.6? 6.67 darab 10 kuasa? negatif 11. Okey, negatif 11. M squared kg negatif. Okay. Negatif 2. Okay. So, masukkan nilai semua. Berapa nilai untuk force? Tolong calculate sekarang. Bagi tahu cikgu, berapa nilai untuk force? Tunggu ni, tolong calculate. Berapa? Dengan calculator, masukkan nilai. kg ni memang dah okey dah. Ni pun kg pun okey dah. Cumanya hati-hati 10 kuasa 24 So masukkan dalam kalkulator betul-betul. 2 darab dengan 5.97 darab dengan
10/24 darab dengan 6.67 darab dengan 10/11 bahagi dengan distance ni, squarekan dia. Tolong hati-hati. Ini kemahiran untuk menekan kalkulator. Okey, berapa nilai? 19.63. 19.63. Okey, 19.63. Kita tengok jawapan betul ke tak? Okey, 19.63. Good. So masukkan dalam formula saja. G M1 M2 R squared. So 19.63. 19.63. Okey, good. Bagus. So fahamlah. Yang susah pun kan. Okey, seterusnya. Okey. Soalan yang kedua. A rocket at the launching pad experience force. Okay, force dia dah bagi kat sini, gravitational force. What is the mass of rocket? Mass of Earth dia bagi, M2 dia bagi, lepas tu rocket apa dia ni, distance dia dah bagi. So G yang kamu kena keluarkan sebab cikgu minta kamu ingat tadi kan, G, gravitational constant. 6.67 darab dengan 10 kuasa negatif 11. Itu untuk G. So, guna formula F is equal to G M1 M2 over R squared. F ni dah ada, G dah ada, M1 dah ada, R dah ada. Yang kita nak cari adalah M2. Okay, tekan kalkulator sekarang. Berapa nilai dia? Mass dia mestilah dalam kilogram. So, berapa nilai mass? Tekan kalkulator. Masukkan F, masukkan G, masukkan M1, masukkan R squared. Cikgu tunggu deh. Berapa nilainya? Hello? Farhan. Berapa nilai Farhan? Masuk dalam kalkulator, tekan saja. So, dapatkan nilai mass dia. Uish, lamanya. 5.07 darab 10/4. 5.07 darab dengan 10 kuasa. Sekali lagi, 5.07 darab 10/4. 10/4. Okey, 10/4 betul eh? Baik, kita tengok jawapan betul ke tak? Okey, good. 5.07 darab dengan 10/4 kg. Okey, samalah 5.07 darab dengan 10/4. Okey. So, untuk formula bagi gravitational force mudah sahaja. Dia hanya akan bagi nilai untuk kesemua elemen-elemen di dalam formula tersebut. Cuma kamu kena cari satu je nilai yang lain dalam formula tersebut. So, tak ada masalah lah kat sini. Okey Baik, kita teruskan lagi. Ada 6 minit lagi. Kalau kamu terkeluar masuk balik Ini kelas kita sampai 11.50. Okey, sejam saja. Tak lama pun. Okey, baik. Seterusnya. Gravitational force act between any two body include those on Earth, planet and moon or the sun. What are the effect of mass and distance between two bodies on gravitational force? Okay, ni ada aktiviti tapi kamu tak boleh nak buat lah. Kalau tak boleh lah buat, kita teruskan lagi lah. Okay, baik. The effect of mass distance between two objects on gravitational force are shown in the figure 3.7. Okay, tengok dekat bahagian ni Yang ini adalah relationship di antara mass. Okay, dia ada force 1, dia ada force 2. So, dia interaction di antara dua bodies. Okay, so cikgu nak tanya sekarang ni. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini, sekejap
Okay, F1 dia less than F2. Maksudnya F2 ni lebih daripada F1. Cuba bagi tahu cikgu sebab apa gravitational force untuk F2 ni lebih lagi daripada F1 untuk gambar ni. Tolong bagi tahu cikgu sebab apa? Sebab apa dia bagi tahu F2 lebih daripada F1? Relate dengan formula tadi. Okay. Sebab tadi dia dah kata yang F2 dia directly proportional dengan product of mass. Product of mass. Okay. Okay, so sebabkan oleh F2 ni lebih daripada F1 sebab F2 ni mass dia kurang ke lebih? Lebih, okay. Mass untuk F2 ni lebih, mass untuk F1 ni adalah kurang. So, relationship antara force dengan mass adalah directly proportional. Bermaksud kalau mass dia lebih, force dia akan jadi lebih lah. Kalau mass dia kurang, force dia akan jadi kurang. Sebab itulah F2 lebih lagi daripada F1. Sebab mass untuk F2 dia lebih daripada F1. Okay, boleh? Baik, seterusnya. Okay, satu lagi. Di antara F1 dengan F2, dia punya mass dia sama. Kamu tengok kan, dia punya shape dia punya mass dia sama sahaja. Cumanya yang berbezanya adalah distance. Distance F2 ni lebih lagi daripada distance F1. Sebab apa dia bagi tahu F1 dia punya gravitational force untuk F1 lebih lagi daripada F2. Tolong respon. Sebab apa F1 lebih lagi daripada F2? Sebab distance between two bodies dekat F1 tu dia lagi sikit. Okay, good. Okay, so disebabkan oleh distance untuk bahagian sini, R dekat bahagian sini dia kurang. R distance di antara F2 ni, R dia lebih. So, kamu tahu bahawa relationship antara force dan juga distance dia adalah inversely proportional. Okay, di mana kalau dia meningkat, force dia akan berkurang. So, yang ini meningkat, force untuk 2 ni kurang. Sebab itulah dia kurang lagi daripada F1. F2 ni kurang daripada F1. Okay, so ini nak relatekan antara satu sama lain. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya sikit. Kalau untuk situasi bagi Apple dan juga Earth, okey, supposedly dia attract di antara satu sama lain. Okey, attract di antara satu sama lain. Maksudnya Apple dan juga Earth ni patutnya kedua-duanya akan bergerak ke arah satu sama lain. Tapi kalau kamu tengok, kamu lepaskan Apple tu yang bergerak pergi ke ground ataupun pergi ke Earth. Earth ni nampak macam tak bergerak pun kan? Boleh siapa-siapa explain tak sebab apa Apple yang bergerak pergi ke arah Earth? Kenapa Earth tak bergerak pergi ke arah Apple? Boleh siapa-siapa tolong explain kan sebab apa? Dia ada kaitan dengan apa? Dia masih lagi gravitational force. Berkait dengan gravitational force. Jangan. Distance. Tepat. Dia berkait dengan dia berkait dengan mass. Ya, betul. Bermaksud kata kalau ni bumi, ini Apple ke dot dia sahaja. Okay, mass dekat bahagian bumi ni terlalu besar. Mass dia besar. Mass untuk Apple ni kecil je. Okay. So, dia punya hukum dia kalau mass dia kecil, mass tersebut yang akan terattract lebih lagi pergi ke arah bumi. Sebab itulah bumi kamu nampak macam tak bergerak. Okay, suppose ni kalau gravitational force, dia attract di antara satu sama lain. Maksudnya two bodies ni akan attract di antara satu sama lain. Okay, tetapi disebabkan apa yang ini akan bergerak ke bumi, disebabkan mass untuk Apple tersebut sangatlah kecil. Okay, disebabkan itu dia bergerak ke arah mass yang besar. Okay, sebab itu kalau sun dengan Earth kecil lah. Buruknya okay. Earth dengan sun, siapa bergerak antara satu sama lain lah? Maksudnya dia mesti akan ada attraction di antara satu sama lain. Ni ada attraction. Adakah sun bergerak pergi ke arah bumi? Respon? Earth bergerak ke arah bergerak ke arah sun.
Okay, Earth tersebut yang akan mengelilingi Sun kan. Okay, so attraction tersebut berlaku di mana Sun ini dia punya mass dia besar, Earth ni kecil, yang kecil ni akan pergi ke arah yang besar. Okay, sebab tu Earth ni mengelilingi untuk Sun. Okay, kita dapat tahu bahawa macam contohnya kalau kamu naik tangga kan,